أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran Allah Ta'ala dapat bertemu semula setelah cuti begitu lama atas musibah yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Keluar. Baik, insyaAllah pada malam ni kita sambung pelajaran kita siasat syar'iyah. Tapi saya nak ambil kesempatan dengan perkembangan semasa ini untuk kita tengok siasat syar'iyah dalam mendepani wabak. Sebab apa yang berlaku dalam negara kita ataupun dunia antarabangsa sekarang ini, terdapat banyak siasat syar'iyah yang berlaku, ya. Cuma kita perasan tak perasan ataupun kita tak pasti apakah hujah-hujah di sebalik tindakan-tindakan yang dilakukan ataupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Sebagai contoh, kita semayang jarak-jarak ni apa dia punya asas sandaran dia, dan kita semua tahu solat Jumaat ditangguhkan beberapa bulan. Jadi apa alasan dia tu? Sebab kita pernah belajar dan kita sedang belajar lagi siasat syar'iyah. Benda tu berkait dengan siasat syar'iyah ataupun kita terjemahkan sebagai politik Islam, yang mana dulu pernah saya sebut terjemahan politik Islam itu dia agak terhad berbanding makna siasat syar'iyah itu sendiri. Siasat syar'iyah itu lebih luas lagi daripada politik yang biasanya dikaitkan dengan pemerintahan negara, ya. Baik, sebelum kita pergi ke tajuk perbincangan kita, kes yang berlaku, elok juga kita ulang kaji sedikit, ya. Apa yang saya paparkan di situ ialah pengulangan beberapa poin penting yang kita pernah belajar tentang siasat syar'iyah. Pertama sekali ialah tentang definisi siasah. Di sebelum tu saya nak sebut juga amat menarik, ya, bila kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita, di mana pelaksanaan siasat syar'iyah ini dapat dijalankan dengan baik dan rakyat Malaysia ni dapat menerimanya dengan baik. Itu semua ada kaitan dengan asas pengetahuan yang mereka miliki berbanding mungkin negara jiran kita di Indonesia yang agak kelang kabut, ya. Lagi-lagilah negara bukan Islam seperti Amerika yang merupakan negara maju, tetapi disebabkan mereka tidak ada susunan maslahah. Dulu kita pernah bincang maslahah ni kebaikan, kepentingan, dan ulama telah menyusun susunan kepentingan, maslahah, kebaikan ni, yang mana nak dahulukan, yang mana nak kemudiankan, di mana susunan itu sampai tahap kalau Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam dia membahagikan kepada 17 pengkategorian, sehingga terdapat ada 43 kategori maslahah, 43 kategori kebaikan, yang mana setiap satu itu didahulukan detail apa yang dibincang, dibahaskan oleh para ulama. Itu sebabnya orang Islam sepatutnya tak ada isu ke depan dengan situasi-situasi begini. Tidak seperti orang-orang di Amerika yang bercelaru habis, ya, bercelaru sampaikan suruh pakai mask pun dia mengamuk. Habis dicampaknya barang-barang, suruh lockdown tinggal di rumah pun dia pergi mengamuk. Jadi puncanya apa? Itulah dia keindahan Islam yang mereka tidak nikmati, mereka tak tahu. Kemudian di kalangan orang Islam pula di negara jiran kita berlaku juga masalah itu. Kenapa? Kerana ilmu, ya, kerana ilmu, tidak melatanya ilmu. Jadi kita alhamdulillah kita dapat ilmu ni walaupun secara tidak terperinci. Malam ni kita cuba perincikan sedikit. Secara umumnya kita tahu perbezaan mana yang nak didahulukan, mana yang nak dikemudiankan masalah-masalah ini. Baik, sebagai ulang kaji, siasah ialah tindakan yang membawa manusia lebih dekat dengan kebaikan. Maslahah, ya, dulu kita pernah bincangkan, maslahah ialah kebaikan.
dan lebih jauh daripada kerosakan. Jadi apa-apa sahaja tindakan, sama ada tindakan itu daripada seorang bapa, ketua keluarga, ataupun ketua kampung, ataupun ketua negara, yang mana tindakannya itu membawa manusia ke arah lebih dekat dengan maslahah, lebih dekat dengan kebaikan, dan lebih jauh daripada keburukan, itu namanya siasah. Ataupun mungkin tuan-tuan dan puan nak terjemahkan sebagai kepimpinan pun boleh, ya? Siasah. Itu habis, Ustaz. Kemudian kita pergi kepada perkara kedua yang kita dah bincang dulu. Segala arahan syarak, segala arahan Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah maslahah. Jadi apa-apa sahaja, ataupun dengan kata lain kita kata maslahah yang diarahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul kita dapatkan, maka itu adalah dia iktiraf. Ataupun bahasa yang saya guna di sini sebaliknya, segala Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah maslahah, manakala segala larangannya adalah mafsadah ataupun kerosakan. Itu poin yang kedua, penting. Jadi apa sahaja yang ada dalam nas berbentuk arahan, maka dia maslahah, kebaikan, kita mesti dapatkan. Kalau wajib, wajiblah. Kalau sunat, sunatlah, ya. Begitu juga dengan larangan, maka dia adalah mafsadah, kerosakan. Kalau dia dah haram, haram. Kalau dia makruh, makruh. Baik. Ini yang ketiga. Itu maslahah-maslahah yang ada arahan ataupun larangan, mafsadah ada larangan secara spesifik, disebut secara spesifik. Macam katakan suruhan supaya kita menutup aurat, ada arahan spesifik, artinya itulah maslahah. Tapi ada juga perkara-perkara perbuatan manusia atau benda-benda dalam dunia ini yang tak ada disebut secara spesifik oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi perkara-perkara ini kita nak ambil dia sebagai maslahah, mesti ada 3 garis panduan ni. Pertama sekali, mestilah berada dalam kerangka maqasid syariah. Ni semua kita dah pernah bincang dulu, saya akan ulang sepitah lalu. Yang kedua, mesti tidak bertentangan dengan nas Quran dan hadis. Yang ketiga, mesti tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih penting. Contohnya mengundi. Mengundi ni tak ada nas spesifik menyebut mengundi, tak ada. Jadi kita nak ambil, kita nak guna sebagai satu maslahah, kebaikan, maka mesti patuh pada 3 garis panduan ini. Pertama sekali, mesti dalam kerangka maqasid syariah, berarti dalam kerangka kehendak Allah Ta'ala, mematuhi kehendak Allah SWT. Contohnya kalau kita nak mengundi, tetapi mengundi kita itu membawa kepada berlawanan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah SWT ialah kuasa ini mesti berada di tangan orang Islam, ataupun orang Islam mesti dominan kuasa. Itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau mengundi kita itu membawa kepada berkuasa atau dominannya orang bukan Islam, maka itu bertentangan dengan maqasid syariah. Yang kedua, bertentangan dengan nas Quran dan hadis, dan juga akhir sekali adalah bertentangan dengan maslahah yang lebih penting. Ini kita tengok selepas ni. Jadi malam ni saya nak bawa satu contoh yang berlaku ketika wabak COVID ni, kan. Isu yang ditangguhkan. Jadi kita nak tengok macam mana pelajaran kita tentang siasat syariah ini dapat dipraktikkan dalam isu ni. Apa yang berlaku itu adalah siasat syariah, dan itu sebenarnya kita pernah belajar. Baik, pertama sekali adalah terdapatnya di sana arahan syarak berkaitan wabak. Ada nas spesifik, dan nas spesifik, dalil spesifik mengenai wabak. Wabak ni penyakit yang menular, wabak. Itulah nasnya, nas secara umum. Nas secara umum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maksudnya jangan kamu sengaja mencampur. Ayat 195. Nas ini dia umum, dia tidak spesifik wabak, tetapi wabak termasuk dalam kemusnahan. Jangan, ataupun kebinasaan, jangan kita campak diri kita ke dalam wabak, termasuk di situ. Wabak itu adalah satu juzuk daripada kebinasaan. Baik. Kemudian ada satu lagi hadis, ada satu lagi dalil nas, iaitu hadis sahih Bukhari yang spesifik menyebut tentang wabak. Saya rasa tuan-tuan dan puan pun dah biasa baca ataupun biasa diceramahkan. Yang maksud hadisnya, sekiranya kamu mendengar tentang wabak di satu tempat, maka jangan masuk. Kalau kamu berada dalam tempat itu, maka jangan keluar. Itu hadis sahih Rasulullah SAW. Jadi itu spesifik tentang wabak. Baik, selesai. Jadi daripada ayat Quran ini yang umum, kemudian ada nas hadis yang spesifik ini, maka keluarlah hukum di situ. Bila terdapat larangan, ianya memberi erti haram.
Bila terdapat arahan, maka dia memberi erti wajib. Kecuali ada bukti yang menunjukkan bahawa dia tidak wajib, dia jadi sunat. Ataupun segala arahan, segala larangan maksudnya haram, kecuali ada bukti menunjukkan bahawa dia tidak haram tetapi makruh. Itu kaedah ya. Baik, apa yang kita dapat daripada ayat ini, saya ringkas simple, hukumnya ialah wajib kita mencegah penularan wabak daripada dalil ni. Right? Okay, itu nas. Bila nas, seperti mana kita sebut sebelum ni, dalam slide sebelum ni, segala arahan syarak adalah maslahah, segala larangan syarak adalah mafsadah. Jangan masuk ke tempat taun itu, tempat wabak itu, mafsadah. Ya, arahan supaya kita jangan keluar, begitu juga. Jadi kita dah dapat ni satu. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila bincang pasal maslahah ini, ialah kebaikan di sebalik hukum itu. Apa hikmahnya? Ini menarik. Sambil-sambil tu kita kena faham hukum ejaan dia ha kaf mim. Betul ha kaf mim, hakama. Hikmah pun sama juga, ha kaf mim, ada hujung dia ta marbutah. Tapi nak ceritanya asal kataan dia sama, kata akar dia sama, hakama itu. Satu disebut hukum, satu disebut hikmah. Hukum ini yang zahir. Semayang tu zahir semayang, dengan segala rukunnya, dengan segala lafaznya, segala zikirnya, itu hukumnya. Tapi hikmahnya apa? Kata yang sama juga, tapi disebut hikmah. Hikmah itu adalah apa yang tersirat di sebalik solat itu, apa maslahah di sebalik solat itu, ataupun apa yang Allah Ta'ala hendak sebenarnya di sebalik solat itu. Itu namanya hikmah, ataupun kita sebut maslahah. Sama maslahah, hikmah sama, benda yang tersirat di sebalik hukum. Jadi kalau kita tengok hukum di sini, wajib mencegah penularan wabak, itu hukum. Apa hikmah sebaliknya? Apa yang Allah Ta'ala hendak sebenarnya? Apa maslahah kebaikan yang Allah Ta'ala nak untuk kita sebenarnya? Ialah itulah untuk menjaga nyawa. Okay, settle. Itu satu. Yang kedua, kita berdepan pula dengan satu lagi hukum, iaitulah arahan mengerjakan solat Jumaat. Okay, nas dia apa? Clear. Kita semua tahu. Auzubillahi minasyaitanir rajim, suratul Jumu'ah. Si imam solat Isyak Khamis malam, ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diserukan solat Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera kepada zikri Allah itu solat Jumaat, dan tinggalkan jual beli. Baik, daripada nas ini, Quran ini, maka keluarlah di situ hukumnya wajib solat Jumaat. Dan berikutan daripada wajibnya solat Jumaat itu, maka wajib juga tinggalkan perniagaan. Jadi meninggalkan perniagaan itu, dia ada rentetan daripada wajibnya solat Jumaat. Selingannya ialah orang perempuan wajib ke sembahyang Jumaat? Tak wajib. Jadi dia boleh berniaga. Sebab meninggalkan perniagaan itu, haram melakukan perniagaan itu, dia berkait dengan wajibnya solat Jumaat. Okey, itu selingannya. Jadi hukum solat Jumaat. Kemudian hikmah di sebaliknya ialah, sama sekali bila kita sebut hikmah atau maslahah di sebalik ibadah ini, kita kena ingat, kalaupun kita tak tahu apa hikmah dia, kalaupun kita tak tahu apa maslahahnya ibadah ni, kita kena ingat itu adalah ta'abbudi. Artinya kita kena patuh saja. Ibadat khusus. Ya? Macam sa'i kan? Sa'i 7 kali tu, tapi akhirnya benda tu dah jadi ibadat. Maka kita pun berlari-lari anak syirikin dah tengok. Sebab apa? Sebab dia dah jadi ibadat. Bila dah jadi ibadat, tak perlu difikirkan apa maslahah, apa je. Macam 7 kali, apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Beribadat kepada Allah Ta'ala dengan perkara tersebut. Ibadah khusus tu, ingat dia. Tetapi dalam masa yang sama, tidak melarang kita, menegah kita daripada mencari apa maslahah dia. Kan? Yang pertama tu kena ingat, kita ta'abudi, ibadah kepada Allah Ta'ala, tetapi tak menegah kita daripada mencari maslahah dia.
Kalau solat Jumaat ni selain daripada ta'abudi, selain daripada dia adalah ibadah khusus kita Allah Ta'ala suruh dia jadi fardu ain. Selain daripada itu, solat Jumaat juga adalah syiar. Syiar bagi Islam. Syiarnya artinya nak menunjukkan ataupun pertanda kepada wujudnya Islam di tempat itu. Dan syiar solat Jumaat dan solat berjemaah ini adalah termasuk salah satu perkara yang mesti dijaga oleh pemerintah. Kalau solat individu, fardu individu tu bukan tanggungjawab pemerintah. Kecuali kalau diangkat pada dia, ada seorang ni tak semayang, disuruh tak semayang juga, itu terpulang pada dia untuk dia tengok, dia adili dan sebagainya. Tapi secara keseluruhannya, tanggungjawab dia dalam bab ibadat ialah yang berkait dengan syiar berjamaah, solat Jumaat, solat berjamaah. Baik, itu hikmah dia. Syiarnya artinya menunjukkan wujudnya Islam. Dan kalau kita nak ke depan lagi, banyak sebenarnya masalah dia. Selain daripada itu, menunjukkan bahawa Islam ni agama berjemaah, menunjukkan orang Islam ni dia ada perpaduan. Sebagaimana hebatnya syiar ibadah haji itu, menunjukkan umat Islam daripada seluruh dunia boleh berkumpul, berhimpun, melakukan satu ibadah yang sama dengan pakaian yang sama. Begitulah solat Jumaat dilakukan setiap minggu. Itu masalah yang kita nak. Baik, masalahnya sekarang ni, arahan untuk solat Jumaat dengan arahan untuk mencegah wabak dah bertentangan. Betul tak? Kita nak solat Jumaat wajib, tapi kalau kita berkumpul ramai-ramai, kita dah melanggar arahan supaya mencegah wabak. Okey, sebelum tu saya nak detailkan sikit. Kalau hadis tadi melarang kita daripada masuk ke tempat itu, kan? Maksudnya kalau dulu mula-mula COVID-19 tu kat China, jangan pergi China. Ya tak? Orang Cina yang datang sini. Betul tak? Kan? Tapi dunia sekarang ni, dunia globalisasi sekarang ni, dia dah jadi kocik. Kan? Dia sukar untuk ditutup sempadan dia. Bolehlah sekadar mampu. Tapi akhirnya ada juga yang lepeh. Kan? Ada juga contohnya rakyat Malaysia yang pergi ke Korea, dia balik daripada Korea tu ada pula orang yang bawa. Jadi akhirnya masuk juga. Jadi kita kena faham hadis itu yang melarang daripada masuk ke tempat wabak dan larang daripada keluar daripada tempat wabak. Kalau kita berada dalam tu, kita kena faham dia dari sudut makna dia. Makna dia ialah kita kena cegah apa cara supaya tidak dia merebak. Itu yang keluar sekarang ni, dalam keadaan sekarang ialah penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal sebenarnya, dan seumpamanya lah SOP-SOP yang dibuat itu bertepatan dengan makna hadis itu, walaupun secara literalnya, secara lafaz kataannya tak sama, kan? Dia tak boleh nak pakai dah kalau pakai literal. Masuk mana lagi memang benda tu dah melata, kan? Tapi kita ambil makna dia adalah untuk mengurangkan, mencegah daripada penularan. Baik, sekarang ni kita berdepan dengan isu benda ni dah bertentangan antara solat Jumaat dengan mencegah wabak, ya. Baik, di sinilah tugas siasat syar'iyah. Siasat syar'iyah di sini, ada ya? Siasat syar'iyah di sini, pemimpin dia kena tentukan nak melaksanakan yang mana. Sebab dua-dua nas ada, tak ada. Jadi sekarang ni isu dia ialah kena pilih, ya, sama ada nak solat Jumaat ataupun cegah wabak. Itu adalah tugas siasah. Jadi tugas siasah di sini, kalau ikutkan tugas pemimpin. Pemimpin dalam Islam ialah al-imamatul uzma, ya, ketua negara. Tapi dalam konteks yang ada ialah ketua negara telah mengagihkan kuasanya kepada bawah. Yang terlibat di sini ialah jabatan agama, mufti dan mereka yang bertanggungjawab terhadap ke atas pentadbiran agama. Dalam konteks ini ialah solat Jumaat itu, ya. Jadi ini adalah siasat syar'iyah. Jadi kalau ikutkan nas, siapa yang tidak mengamalkan ataupun menolak siasat syar'iyah, dia poning lah. Dia akan berlaku mafsadah, akan berlaku kerosakan, ya.
sama ada dia tidak tolak, tak cegah wabak, ataupun dia akan melakukan solat Jumaat dan dia tidak cegah wabak, ataupun dia cegah wabak dan sebagainya. Jadi poin dia ialah di sinilah berlakunya siasah syar'iyah. Timbang, saya guna perkataan timbang antara maslahah solat Jumaat dengan maslahah cegah wabak. Dua-dua ni maslahah yang ada nas. Jadi kena timbang antara lah. Baik. Kat sinilah yang saya sebutkan daripada awal tadi, para ulama telah membahagikan masalah-masalah banyak kategori. Dalam perbincangan kita hari ini saya bawa 3 je. Semua ada 17. Kita buat 3 cukup. Ini sebagai pendedahan supaya kita faham macam mana ulama buat keputusan. Jadi pembahagian yang pertama ialah biasa-biasa yang kita biasa dengar, ada daruriyat, ada hajiyat dan ada tahsiniyat. Ya. Daruriyat ini ialah kalau tak ada kita binasa. Kalau tak ada benda tu, agama binasa ataupun nyawa binasa, akal kita binasa dan sebagainya. Tetapi hajiyat pula, kalau tak ada kita nak jaga nyawa jadi sukar. Kalau tak ada hajiyat kita nak jaga agama jadi sukar. Contoh macam solat fardu. Solat fardu adalah daruriyat. Kalau kita tak solat, kalau katakan kita akui benda tu wajib tetapi kita tak solat, walaupun tak jatuh kufur tetapi dia hampir-hampir dengan kufur. Itu daruriyat tu, rosak binasa agama kita kalau tak solat. Itu daruriyat. Baik. Untuk kita solat ni daruriyat kan. Untuk kita solat kita kena ambil wuduk. Betul. Jadi menyediakan tempat wuduk memudahkan kita untuk jaga daruriyat solat. Kan? Kalau kita pergi mana-mana, nak semayang, bumi Allah Ta'ala ni memang mana-mana kita boleh solat. Tetapi yang biasanya menjadi sukar ialah air. Betul. Tetapi air ni tak boleh jadi daruriyat, sebab kalau air tak ada boleh tayamum. Dia tak jadi daruriyat, tak binasa pun, boleh ganti pula. Jadi namanya hajiyat. Dia tak sampai binasa tapi sukar. Jadi kalau kita sediakan tempat ambil wuduk, itu hajiyat. Menyediakan tempat ambil wuduk untuk orang semayang, musafir ke, itu hajiyat. Tetapi kalau kita sediakan surau, siap dengan sejadahnya, dengan kipas anginnya, itu dah tahsiniyat. Cantik lah tu. Jadi orang tak adalah semayang merata-rata. Tempat ambil wuduk tu hajiyat. Tapi sediakan surau sekali dengan tempat semayang tu, itu dah tahsiniyat. Cantik, elok, kemas. Itu kita boleh beza. Baik. Lepas tu pembahagian kedua ialah macam biasalah, ada 5 perkara tu: jaga agama, jaga nyawa, jaga harta. Lately ni isu mabuk, pemandu mabuk. Ini jaga akal dan dia melibatkan jaga nyawa pula. Penting tu. Kemudian pembahagian ketiga ialah adakah benda tu berkait dengan individu ataupun umum. Jadi kita tengok macam mana benda ni dibincangkan. Baik, saya buat diagram macam ni untuk kita mudah faham. Jadi martabat maslahah, susunan dia tu untuk kita buat keputusan. Ini supaya kita tahu mufti buat keputusan macam mana. Pembahagian pertama saya buat situ daruriyat, hajiyat, tahsiniyah. Pembahagian kedua jaga agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Kemudian ada pembahagian ketiga individu ataupun umum. Benda tu berkait dengan individu ataupun berkait dengan umum ataupun berkait dua-dua. Okay. Baik, kita tengok solat Jumaat dulu. Solat Jumaat maslahah, hajiyat, tahsiniyat. Tonton agak macam mana? Saya ulang sekali lagi, daruriyat ni kalau tak ada binasa agama. Kalau tak ada binasa tak? Dia fardu ain. Jadi jawapan dia adalah dia hajiyat. Sebab apa? Sebab kalau tak ada solat Jumaat, kita ada jawabir. Ulama kata jawabir, iaitulah kita tak ada solat Jumaat, kita ada solat Zuhur. Tidak musnah agama ni disebab tidak binasa ataupun tidak rosak, bahkan tidak boleh solat Jumaat. Bahkan orang yang duduk mana-mana, kampung jauh hulu mana, tak cukup 12 orang, tak cukup 5 orang, tidak fardu ke atas dia untuk solat Jumaat. Dia solat Zuhur saja. Betul Jadi solat Jumaat bukan daruriyat, dia adalah hajiyat. Dia tangga kedua.
Sudut yang kedua, solat Jumaat adalah jaga agama. Dia dapat nombor 1 pula dari sudut itu. Maknanya dari sudut pembahagian yang pertama, dia nombor 2. Hajiat ikut pembahagian dari sudut yang kedua, dia dapat nombor 1 sebab dia berkait dengan jaga agama. Tapi jaga agama dia tahap hajiat sahaja. Maksudnya kalau jaga Jumaat ini, kita jaga agama itu memudahkan lagi. Kita jaga masyarakat ni terjaga terpelihara. Nampak tak? Jadi solat Jumaat ni penting. Kalau tak ada, lama-lama yang tak semayang tu sampai ke sudah tak semayang. Contoh ya. Jadi dalam fenomena orang pergi semayang Jumaat, ya, ada di kalangan Islam ni malih-malih dia semayang zuhur, semayang sendiri pun akhirnya dia semayang Jumaat, dia pergi juga. Malu ke asal. Jadi dia memudahkan penjagaan daruriyat. Baik, kita tengok pula cegah wabak. Cegah wabak ni daruriyat. Sebab apa? Kalau kita biarkan wabak ini, apa jadi? Akan binasa. Binasa dia apa? Binasa dia ialah nyawa. Baik, kat sini ada perbincangan sikit lagi. Baik, kalau kita kata cegah wabak ni daruriyat, tapi yang binasanya kalau tak jaga ialah nyawa, bukan agama, kita tengok pula dia berkait dengan individu ke berkait dengan masyarakat umum? Cegah wabak, nyawa individu ke nyawa umum? Dua-dua. Betul? Kita jaga nyawa individu dan kita jaga nyawa. Kita jaga nyawa masyarakat, cegah wabak itulah masyarakat, dengan sendirinya terjagalah nyawa individu. Betul? Jadi bila ditunjuk macam tu, maka jaga nyawa di situ sama tahapnya dengan jaga agama. Sebab pada tahap individu kita ni, kalau dah nyawa tak ada, agama pun tak ada lah. Sebab kita ni bernyawa, agama tu pada nyawa kita. Pada tahap individu, ya, pada tahap individu, jaga nyawa ni sama dengan jaga agama. Itu sebabnya zaman Rasulullah SAW, dan bila-bila pun, bila orang ancam nyawa kita, ya, dia ancam kita, kalau lafaz kataan kufur, aku tak bunuh. Ya, macam berlaku pada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bila dia ancam macam tu, kufur, kalau tak aku bunuh. Ammar pun melafazkan kata kufur walaupun hati dia kekal beriman. Bila jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah kata kalau berlaku lagi, buat lagi. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu? Dia ambil rukhsah. Azimah dia adalah diancam nyawa, adalah lebih aula kita korbankan nyawa jaga agama. Maknanya kita poi dengan agama kita terpelihara. Tapi tidak wajib. Tak wajib untuk kita jaga nyawa kita masa tu. Kita boleh melafazkan kata kufur untuk jaga nyawa. Sebab nyawa dengan agama tu dia sudah hampir sama. Pada individu umum ramai, antara agama dengan nyawa, boleh wajib dikorbankan nyawa untuk selamatkan agama, untuk masyarakat umum. Contohnya negara kita ni negara orang Islam, nak dijajah oleh orang negara kafir. Jadi menjajah negara kita orang Islam adalah sebenarnya menjajah kedaulatan agama. Nak selamatkan agama kita ni, peringkat negara, boleh kita korbankan sebahagian daripada kita, nyawa kita ni, untuk mempertahankan negara. Itu sebab orang yang mempertahankan negara mati syahid. Sebab dia mempertahankan negara di situ dah jadi mempertahankan agama untuk masyarakat keseluruhan. Jadi ada beza agama peringkat masyarakat dengan agama peringkat individu. Kalau peringkat individu, jaga nyawa dia sebenarnya jaga agama dia. Jadi dekat situ kita dapat tengok antara solat Jumaat dengan cegah wabak. Jadi lebih penting kita cegah wabak. Kita cegah wabak sebab dia adalah daruriyat. Kalau kita tak jaga, maka bila nyawa individu pergi, dengan agama dia pun pergi. Dan dalam konteks wabak COVID-19 ni, dia adalah wabak yang tidak ada ubatnya kecuali dengan mencegahnya melalui penjarakan sosial, tidak adanya perhimpunan dan sebagainya. Itu saja caranya. Benda itu dilakukan dengan siasah, pertimbangan. Maknanya dia bukan keadaan asal, okey kita tak ada, tapi ditimbangkan dari semasa ke semasa, sampai sekarang dah boleh balik, tetapi dengan penjarakan sosial. Baik, last sekali saya nak sebut, kita jarakkan soft. Ada juga orang tak boleh terima kan. Apa guna orang kata bahasa apa jadah semayang Jumaat tapi jarak ni kan. Kita kena faham. Tengok
Solat Jumaat tadi saya sebut, solat Jumaat itu hajiyah, bukan daruriyah. Ini kan pula solat berjamaah. Solat berjamaah juga hajiyah. Kalau tak ada solat berjamaah ni, untuk menjaga agama tu jadi sukar. Bila ada, dia memudahkan. Kan? Semangat, sentimen, fenomena keseluruhan, masjid dimakmurkan, jadi orang dekat dengan keimanan, orang lebih mudah untuk solat melakukan fardu solat. Baik. Bagi hajiat ini, dia ada penyempurna dia. Solat berjemaah ini, yang menyempurna dia ialah hukum saf yang bersambung. Hukum saf yang bersambung itu adalah penyempurna bagi solat berjemaah. Contoh lain saya nak buat ialah haramnya arak. Arak ni haram sebab apa? Sebab dia memabukkan. Kan? Tetapi kalau minum sikit boleh ke? Tak boleh juga. Jadi tak bolehnya minum sikit itu ialah kerana apa? Kerana nak menyempurnakan haramnya arak. Kalau minum sikit boleh, maka tak sempurnalah pengharaman arak. Itu kita faham dulu, ya. Solat berjemaah ini sunat muakkad. Sunat muakkad solat berjemaah dengan saf yang rapat-rapat. Tetapi kita kena ingat, jangan sampai pula penyempurna boleh membatalkan itu. Kita nak sembahyang rapat-rapat juga, sehingga menyebabkan solat Jumaat tak boleh, solat berjamaah tak boleh diadakan. Sekarang ni mana kalau kita nak rapat-rapat juga, dah kita melanggar cegah wabak tadi, akhirnya tak boleh buat solat berjamaah. Ataupun kaedah menyebutkan, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Boleh ya? Jadi kita solat berjamaah, merapatkan saf itu adalah penyempurna bagi solat berjamaah. Tetapi bila penyempurna itu tak dapat dilakukan, solat jemaah itu kekal ada wujud, mesti dilakukan. Sunat muakkad dilakukan. Jangan sampai disebabkan penyempurna itu menyebabkan kita tak boleh buat langsung solat berjamaah. Boleh nah? Jadi itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini. Secara ringkasnya ialah apa yang berlaku ni satu peluang bagi kita untuk kita memahami betapa indahnya syariah ini. Hidup bersyariat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur cara hidup kita ini daripada sebesar-besar perkara sampai ke sekecil-kecil perkara, daripada perkara-perkara biasa, kehidupan biasa, sampai kepada kehidupan kadang-kadang luar biasa macam mana kita alami sekarang ni. Semuanya ada jawapan dalam Islam. Sekali lagi saya sebutkan, kalau kita tak perasan, rugilah. Kita pun mereka tak boleh terima, dan benda tu akan mengakibatkan musibah, mengakibatkan kebinasaan. Baru tadi saya sebelum datang sini ada orang forward satu video di Indonesia. Jadi simpati kita kepada frontliners mereka, pekerja-pekerja kesihatan mereka yang nak mengebumikan pesakit COVID yang baru meninggal ni kan, nak dikebumikan, tetapi waris-waris menunggu untuk ambil mayat itu, jenazah itu. Jadi pekerja-pekerja kesihatan ni jadi bahan marah pula. Orang dah marah pula pada dia, sedangkan dia melakukan kewajipan dia. Jadi tengok keadaan itu memang kita kesian lah, ya. Jadi kita dengan apa yang berlaku ni, kita cuba hargai kehidupan bersyariat kita ini, dan kita hargai dengan ilmu yang kita ada. Semoga negara kita ni, tanah air kita ni kekal terjaga dengan syariat yang kita jaga. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua, dan semoga Islam ini kembali gemilang, kembali dominan, kembali memimpin dunia pada kehidupan yang sesak, yang berkecamuk pada hari ini, ya. Saya tertarik